Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak belajar tentang pembangunan algoritma. Okey, dalam kat sini awak akan belajar struktur kawalan ulangan, struktur kawalan pilihan bersarang, menggesan dan membaiki ralat dan menyelesaikan masalah. Okey, kita tengok apa itu algoritma dulu. Okey, algoritma ialah satu set langkah untuk menyelesaikan sesuatu tugas yang terdiri daripada prosedur yang tersusun. Algoritma dibangunkan sebelum proses pembangunan atur cara dilakukan menggunakan bahasa pengaturcaraan. So, maknanya sebelum awak menghasilkan satu sistem tu, nanti kita akan belajar bab yang seterusnya, awak perlu menggunakan, tak perlu bahasa pengaturcaraan, awak hanya menggunakan bahasa yang biasa untuk menghasilkan algoritma. Okay, algoritma dibangunkan tanpa mengetahui bahasa pengaturcaraan yang memproses kod aturcara dalam komputer. Semasa membina algoritma, aspek-aspek penting bagi satu masalah atau tugas perlu diselesaikan harus dikenal pasti dan dipertimbangkan untuk menghasilkan output yang kehendaki. Maknanya, sebelum awak nak buat sistem ataupun awak nak buat sesuatu perancangan, awak kena buat algoritma ni dahulu. So, maknanya bila semasa buat sistem, okey, ini perancangan saya daripada mula sampai ke akhir. So, kita boleh dikatakan algoritma ni satu perancangan lah untuk sebelum menghasilkan satu sistem. Okey, kita nak pergi bab yang seterusnya ialah struktur kawalan pilihan bersarang. Struktur kawalan pilihan bersarang terdiri daripada satu struktur kawalan yang terbenam dalam struktur kawalan yang lain. Maknanya dia ada syarat dia tertentu. So, maknanya kalau syarat tu tak dipenuhi, dia akan perlu diselesaikan. Okey, struktur kawalan pilihan bersarang berlaku apabila kejadian satu struktur kawalan diikuti dengan satu kawalan yang lain secara serentak. Okey, ni di bawah ialah contoh carta alih struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, kita tengok mula. Kita mula kereta buatan Malaysia. Ya. Kalau kereta buatan Malaysia tunggu pergi tamat. Kalau tidak, kita tengok harga pula. Itu syarat yang pertama. Syarat pertama, harga kurang pada RM50,000. Kalau harga kereta tu kurang daripada RM50,000 kereta, RM50,000, ya, bayar deposit dan kita tamatkan. Kalau tidak, kita gunalah kereta yang terpakai. Okey, ni dia macam pembelian sebuah kereta lah. Awak nak beli kereta Malaysia. So, ada dua pilihan. So, dalam hati ni duit ada RM50,000. So, RM50,000 nak beli kereta. Okey, yang pertama, kereta buatan Malaysia. Awak nak kereta buatan Malaysia. Kalau ya, belilah. Kalau buatan Malaysia, orang kata kalau buatan Malaysia tidak, kalau ya, kita akan tamatkan lah. Maknanya kat sini dia ada kesalahan. Yang ini kat sini kita ada kesalahan. Yang mana yang kat sini adalah ya. Okey, kejap ya, saya selesaikan kat sini. Kat sini adalah ya. Yang ni adalah tidak. Okey, yang ni adalah ya. So kat sini kita ada kesalahan dia. Okey, sorry. Okey, kita tengok, kita save dulu. Okey, save je dulu. Okey, kat sini ada kesalahan dia. Okey, minta maaf, kita ada kesalahan dia. Okey, kalau kereta Malaysia, sekarang ni dia ada dua pilihan. Dia nak beli kereta lah. Kereta dia, kereta sama ada buatan Malaysia ataupun tidak. So, sekarang ni dia nak beli kereta buatan Malaysia. Kalau kereta buatan Malaysia, kalau ya, dia kena harga boleh kurang daripada RM50,000. Jika tidak, guna kereta yang terpakai dan terus je tamat. Kalau betul kereta tu kurang pada RM50,000, ya, bayar deposit 10% dan kita tamatkan kita punya struktur kawalan ataupun sistem kita. Kalau tidak, bukan kereta buatan Malaysia, terus tamat. Okey, berdasarkan carta alih di atas, syarat kereta buatan Malaysia merupakan syarat pertama. Jika syarat pertama tidak dipenuhi, maka syarat kedua iaitu harga kurang RM50,000 akan dinilai. Kedua-dua syarat ini akan disemak secara serentak
secara serentak dalam serentak maksud dekat sini disemak secara serentak dalam proses membuat keputusan. So maknanya dibuat dua-dua. Dia akan kereta buatan Malaysia ya ataupun tidak. Kalau ya, harga kurang daripada RM50,000 beli, bayar deposit. Kalau tidak, guna je kereta terpakai. Kedua syarat ini. Prosedur dimenggunakan suatu kawalan pilihan dalam dua pilihan syarat. Yang pertama, kita ada mula masuk ke kedai buku. Jika ada buku rujukan ASK, syarat pertama dia semak kandungan. Jika memenuhi sukatan pelajaran, syarat yang kedua beli buku rujukan. Jika tidak, keluar daripada kedai buku. Jika tidak, keluar daripada kedai buku, tamat. Yang ni kita panggil suatu kawalan pilihan bersarang dengan dua pilihan syarat. Syarat yang pertama, jika ada buku rujukan, kena ada buku rujukan ASK, semak kandungan. Jika memenuhi sukatan pelajaran, kita belilah. Jika tidak, kita keluar kedai buku. Serupa juga sini. Dia ada dua syarat dia. Yang pertama, kereta buatan Malaysia ataupun tidak. Kalau ya, dia kena harga kurang pada RM50,000. Kalau ya, kita bayar deposit. Kalau tidak, kita guna kereta yang terpakai. Kalau tidak, terus kita tamatkan pencarian kita. Okey, kita tengok syarat pertama dinilai secara serentak dengan syarat yang kedua. Dengan kata lain, syarat kedua bersarang dalam syarat yang pertama. Dia berkaitlah kat sini. Okey, kita tengok suatu kawalan ulangan. Okey, suatu kawalan ulangan terdiri pada satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang hingga satu syarat dipenuhi. Okey, set langkah-langkah tersebut dikenali sebagai gelong. Gelong, dan setiap ulangan gelong dikenali sebagai lelaran, iteration. So kat sini dalam suatu kawalan ulangan, okey, saya ulang balik, suatu kawalan ulangan terdiri daripada satu set langkah atau arahan yang sentiasa berulang sehingga satu syarat dipenuhi. Set langkah tersebut dikenali sebagai gelong dan setiap ulangan gelong dikenali sebagai lelaran. Beza Suatu kawalan ulangan dibahagi kepada dua. Suatu kawalan ulangan for dengan suatu kawalan ulangan while. Okey, suatu kawalan for melakukan ulangan bagi sesuatu pernyataan untuk bilangan tertentu. Bilangan ulangan dikawal oleh satu nombor disebut pembilang. Ini suatu kawalan for pernyataan untuk bilangan yang tertentu. Okey, dikawal sesuatu nombor disebut pembilang. Pembilang akan mengawal bilangan ulangan yang akan berubah setiap kali ulangan dilakukan. Dalam suatu kawalan ulangan while, suatu dilaksanakan selagi syarat yang diuji adalah benar. Bilangan ulangan ditentukan oleh syarat yang ditetapkan. Untuk suatu kawalan ulangan while, ulangan dilaksanakan selagi syarat yang diuji adalah benar. Bilangan ulangan ditentukan oleh syarat yang ditetapkan. Kalau for, dia ada pembilang, pernyataan untuk pembilang yang dikenali sebagai nombor, manakala ulangan while dia ada syarat. Itu fahamkan yang ini sahaja dahulu.